اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari Jumaat ini masih lagi Allah kurniakan kita satu nikmat, yang mana nikmat yang jarang-jarang sekali kita dapat. Itu nikmat apa dia? Nikmat berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita berselawat kepada Nabi, maka Allah balas 10 kali berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan pagi Jumaat ini ialah merupakan permulaan pagi yang paling baik buat kita semua. Okey, mari kita mulakan pagi kita dengan berselawat. Insya-Allah kita akan mulakan lebih kurang jam 7.15 pagi. Dah pun masuk jam 7.15 pagi. Kepada yang baru saja masuk, silalah kongsikan perkongsian, silalah tekan button share untuk perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan ramai yang akan mendapat manfaat, insya-Allah tabarakallah. Macam biasa pagi ini saya akan mulakan dengan 2 surah, iaitu yang pertama iaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Mudah saja kan? Kenapa saya pilih surah Al-Ikhlas pada pagi ini? Kerana surah Al-Ikhlas adalah merupakan surah yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu dia. Dia antara surah terbaik. Semua surah terbaik, tapi kita pilih satu surah pada pagi ini, surah Al-Ikhlas, yang mana surah ini sentiasa dibacakan pada solat hajat rakaat yang kedua, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. Okey, pastikan di hadapan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puan-puan sekalian, sudah memegang Al-Quran, mushaf Al-Quran, kerana apabila kita membaca Al-Quran bersama melihat Al-Quran, kita akan automatik dapat 3 pahala. Pahala melihat, pahala baca dan pahala mendengar. Nampak tak? Itu dia, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah kita buka
surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita akan bersambung kitab Ensiklopedia Solat. Kali ini tajuknya berkaitan dengan sunat hai'ah. Saya rasa dekat posting saya dah tuliskan tajuk hari ini itu siri pertama kita berkaitan sunat hai'ah. InsyaAllah. Okay, kita boleh kongsikan dahulu rakan-rakan semua agar lebih ramai yang menonton kita pada pagi, lebih ramai yang dapat menikmati perkongsian pada pagi ini insyaAllah. Ya, sunat hai'ah. Okay, insyaAllah. Sunat hai'ah ataupun dalam bahasa Arabnya sunanul hai'at. Pengenalan. Apakah yang kita faham berkaitan sunat hai'ah? Iaitu aksesori solat yang sempurna. Biasanya aksesori ni kereta je kita nampak. Betul? Kebiasaannya aksesori ni kereta sahaja kita nampak. Saya nak tanya sebelum tu, speaker saya okey tak? Saya pun tak dengar lagi speaker saya pagi ni. Okey. Speaker saya okey pada pagi ni insyaAllah. Speaker saya okey pada pagi ni. Pengenalan berkaitan sunat hai'at. Apa dia? Yang pertama iaitu sunat hai'ah adalah merupakan aksesori solat kita yang sempurna. Tu dia. Biasa yang kita dengar aksesori ni kereta, aksesori motor. Tapi kali ini kita lihat dalam solat, dalam ibadat kita juga terdapat sesuatu yang dinamakan dengan aksesori, iaitu solat sunat hai'ah, aksesori solat sempurna. Ibarat sebuah rumah tidak lengkap dengan hanya wujud tiang-tiangnya, dinding-dinding dan bumbung. Walaupun rumah seperti ini cukup untuk berlindung daripada panas dan hujan, tetapi ia tetap tidak sempurna. Rumah kita, tiang, atap, memanglah nak berlindung panas hujan tidak masalah, dinding semua. Tetapi bagi kita sebagai orang lelaki secara fitrahnya, bukan orang lelaki lah, manusia sekarang ni, tak ada perabot tak sah, betul? Tak ada perabot tak sah. Ketiadaan aksesori tambahan bagi rumah mencacatkan keselesaan penghuninya. Oleh itu, sebuah rumah yang sempurna memerlukan perabot yang kemas, hamparan yang indah, hiasan yang pelbagai dan warna yang harmoni demi keselesaan para penghuninya. Nampak tak? Kita dalam hidup kita, rumah kita, kereta kita, apa semua, pastinya kita nak cari yang warnanya yang menyejukkan pandangan. Warna, bau, apa lagi, perabot-perabot aksesorinya, kapet, sofa, semualah yang memberikan kesejukan pada pandangan.
tidak ada rumah yang kosong. Tidak ada rumah yang kosong. Cuma kadang-kadang perabot yang berlebihan juga tidak baik. Ialah tak guna langsung, biar gitu je. Kena gunakan. Kena gunakan. InsyaAllah. Begitu juga keadaannya dengan solat yang tidak akan sempurna dengan berdirinya di atas tiang rukun sahaja. Solat ni tidak akan sempurna dengan berdiri di atas tiang-tiang rukunnya semata-mata tanpa ada aksesori tambahan. Sama juga solat. Kalau setakat kita buat yang wajib saja 5 waktu, memanglah kemas. Memanglah dah cukup, tapi cukup tidak sempurna. Cukup saja. Sempurna bagaimana? Tanpa aksesori tambahan. Itu dia. Hidup ni. Solat ni pun begitu, seumpama diri kita. Semua orang dalam hidup ni tidak ada orang yang hidup kosong. Contohnya pula, ada tak orang boleh katakan bukan majoriti lah, minoriti. Hidup manusia memerlukan aksesori tambahan sebelum keluar rumah. Apa dia? Aksesori tambahan hidup manusia sebelum keluar rumah, apa dia? Iaitu ini dia. Perfume, minyak wangi. Kalau orang Kelantan panggil air bau. Hidup manusia bukan majoriti tetapi minoriti. Bila nak keluar rumah, inginkan aksesori. Seperti contoh saya pakai kopiah. Kopiah. Menggunakan jam, baju tambahan sebab dalam dari baju lah tambahan. Dan kita spray lah minyak wangi. Itu dia aksesori tambahan. Nampak ni minyak wangi. Ni dia. Ni minyak wangi sahabat saya. Inspiration by Ustaz Bahtiar Fitri. Itu dia aksesori tambahan kita. Nak keluar rumah ataupun nak pergi mana saja, minoriti manusia memerlukan aksesori. Begitu juga dengan ibadat kita, memerlukan aksesori tambahan, iaitu solat sunat. Sunat hai'ah, indahkan solat. Sunat hai'ah, indahkan solat. Aksesori tambahan untuk solat yang dimaksudkan di sini adalah sunat hai'at. Selain berperanan sebagai penambah penilaian dan melengkapkan kesempurnaan solat seseorang, sunat hai'at juga berfungsi sebagai penguji aras untuk membezakan solat yang dilakukan dengan tekun dan taat dan solat yang dilakukan sambil lewa atau rutin. Sunat hai'at ini juga sebagai berperanan, selain berperanan sebagai penambah penilaian dan melengkapkan kesempurnaan solat seorang, tetapi ia juga berfungsi sebagai penguji aras untuk membezakan solat yang kita lakukan itu dengan penuh taat, tekun, ataupun solat yang kita lakukan itu sambil lewa dan rutin saja. Orang Islam hari-hari kena solat, itu rutin. Orang Islam hari-hari kena solat, itu rutin adat. Tetapi orang Islam mesti solat pada setiap hari 5 waktu dan ditambah dengan solat sunat. Itu baru katakan ibadah. Nampak tak? Ada beza. Hari-hari kena solat, tak apa, tak masalah. Beza dengan kita kena wajib solat sebagai Islam. Sebagaimana terselahnya perbezaan antara sebuah rumah yang cantik dan indah lengkap dengan segala kelengkapannya dengan sebuah rumah yang dibina dalam keadaan kekurangan kos dan serba tidak lengkap. Nampak tak? Begitu sama, benda yang sama. Perlukan pengindahan, perlukan pengimarahan tersebut. Gelap tadi punya. Bawa cegah. Patut dah macam nampak. Tak apa. Ada yang komen ke? Tak ada yang komen sini. Tak ada yang komen ni. Gambaran perbandingan ini menjelaskan betapa pentingnya peranan solat sunat. Ada komen. Ada orang komen. Tak apa. Gambaran perbandingan ini menjelaskan betapa pentingnya peranan sunat hai'at demi melengkapkan ibadat solat kita. Demi melengkapkan ibadat solat kita. Apakah dia takrif sunat hai'ah dari segi bahasa?
Hay'at adalah kata nama jamak daripada perkataan hay'ah yang bermaksud sifat sesuatu benda. Dari segi bahasa, hay'at adalah kata jamak, kata nama jamak daripada perkataan hay'ah yang bermaksud sifat sesuatu benda. Sifat sesuatu benda. Syarak pula. Dari segi syaraknya, hay'at ialah sunat-sunat ketika solat yang tidak mengapa dalam solat, sunat-sunat dalam solat yang tidak mengapa jika ditinggalkan dan tidak disunatkan menampungnya dengan sujud sahwi. Sunat hay'at ni, sunat hay'at ni kalau tinggal tidak mengapa dan tidak disunatkan menampungnya dengan sujud sahwi, tak ada masalah. Sunnah hay'at ni tinggal tidak mengapa. Antara keindahan solat terletaknya pada kesempurnaan pelaksanaannya. Itu dia. Kalau sunnah hay'at ni, syarat dari segi syaratnya pula, kalau kita tinggal tak mengapa dan tidak disunatkan ditampal dengan sujud sahwi. Apa itu sunnah hay'at? Sunat hay'at. Sunat hay'at. Sunat hay'at yang pertama. Sunat hay'at yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangun daripadanya. Mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangun daripada rukuk. Itu dia yang sunat hay'at yang pertama. Caranya ialah dengan mengangkat kedua-dua tangan dalam keadaan tapak tangan menghadap kiblat. Hujung ibu jari bertentangan dengan cuping telinga ni. Nampak ni? Badak menghadap kiblat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu wa qala rabbana walakal hamdu wa la yaf'alu dhalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi. Itu dia hadis daripada riwayat Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa saya melihat Nabi SAW memulakan solatnya dengan takbir lalu mengangkat kedua-dua tangannya ketika bertakbir sehingga kedua-duanya setentang dengan bahunya, dan apabila bertakbir untuk rukuk baginda melakukan perkara yang sama. Apabila menyebut sami'allahu liman hamidah, baginda melakukan perkara yang sama juga dan berkata rabbana walakal hamd. Baginda tidak melakukannya ketika sujud dan ketika mengangkat kepala daripada sujud. Maknanya Nabi Muhammad SAW mengangkat takbir ketika takbiratul ihram dan juga bangun daripada rukuk. Beliau mengangkat. Dan selepas itu beliau tak angkat. Maknanya ketika beliau sujud pun beliau tak angkat. Ketika beliau bangun daripada sujud beliau tidak angkat takbiratul ihram. Riwayat daripada Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar. Riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Sahih Bukhari kitab azan bab ke mana kedua-dua tangannya diangkat. Hujung jari setentang dengan hujung cuping telinga. Sunat hayat yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri.
Contoh saya buat ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Nampak? Caranya ialah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sementara jari kedua tangan memegang pergelangan tangan kiri. Jari kita memegang pergelangan tangan kiri. Kedua tangan ini diletakkan pada badan di antara dada dan pusat. Itu perut lah. Perut, dada, pusat. Perut tertengah. Okey. Ini berdasarkan riwayat Muslim daripada Wa'il bin Hijr. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salati thumma wada'a yadahu yumna 'ala al-yusra. Maksudnya dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika mula mendirikan solat. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim kitab solat bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri selepas takbiratul ihram. Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Okey, sunat hayat yang ketiga. Okey, sunat hayat yang ketiga iaitu melihat ke tempat sujud ketika rukuk. Melihat ke tempat sujud ketika rukuk. Itu sunat hayat yang ketiga. Okey. Makruh bagi orang yang sedang solat memandang ke merata-rata tempat tanpa sebab walaupun melihat Kaabah di hadapannya. Malah disunatkan menumpukan pandangan pada tempat sujud. Okey. Disunatkan menumpukan pandangan pada tempat sujud. Tetap disunatkan untuk melihat tempat sujud dalam keadaan membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud. Okey. Tetap disunatkan untuk melihat tempat sujud dalam keadaan membaca tasyahud. Mata melihat tempat sujud boleh mendatangkan khusyuk. Itu sunat hayat yang ketiga, iaitu ketika kita rukuk ataupun berdiri pun sekalipun melihat tempat sujud. Cuma kalau di hadapan Kaabah ketika berdiri sunatnya tengok Kaabah, jangan tengok tempat sujud. Okey, ketika rukuk tengok tempat sujud. Okey. Sunat hayat yang keempat. Sunat hayat yang keempat ialah membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ali radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan tuntas dan sepenuh hati, dan aku bukan seorang. Itu doa iftitah yang disebutkan dalam kitab Muslim. Okey, doa iftitah yang disebutkan dalam kitab Muslim. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hadapkan wajah aku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan tuntas dan sepenuh hati, dan aku bukan seorang musyrik. Solatku, ibadatku, hidup dan matiku semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan. Aku mengaku bahawa aku adalah seorang Muslim. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim kitab solat musafir dan qasarnya, bab doa dalam solat malam dan qiyamul lail. Okey, insya-Allah. Tempat disunatkan membaca iftitah, disunatkan membacanya di permulaan solat fardu dan sunat. Sama ada bagi orang yang bersolat sebagai imam atau makmum ataupun bersolat sendirian. Tetapi disyaratkan dia belum membaca Al-Fatihah atau sebahagian daripada
ayat-ayatnya termasuk basmalah. Begitu juga jika dia telah membaca ta'awuz, tidak disunatkan dia membaca doa iftitah dan tidak harus dia mengulangi jika terlupa atau sengaja. Okey, kita takbiratul ihram, lepas saja takbiratul ihram terus baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi ila akhiril ayat. Okey? Maksudnya jangan baca apa lagi. Allahu akbar wajjahtu wajhi. Tak perlu baca a'udzubillahi minasyaitanir, tak perlu. Okey, tak perlu. Tapi kalau dia dah baca a'udzubillahi minasyaitanir, dia tak perlu baca doa iftitah, dia terus baca al-Fatihah. Okey? Sunat hayat yang kelima. Sunat hayat yang kelima, membaca isti'azah selepas doa iftitah. Terdapat beberapa lafaz yang boleh digunakan, tetapi lafaz isti'azah yang paling biasa digunakan ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Membaca isti'azah itu saya a'udzu billahi minasyaitonir rajim selepas membaca doa iftitah. Maksudnya aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Lafaz ini hendaklah diucapkan sebelum membaca Al-Fatihah jika seorang yang sedang bersolat itu telah membaca. Jika seseorang yang sedang bersolat itu telah membaca sekurang-kurangnya bismillah, dia tidak boleh lagi membaca ta'awuz, malah makruh dia membacanya. Selepas doa iftitah, baca ta'awuz. Tapi kalau dia terlupa ta'awuz, dia baca bismillah, tak perlu diulang ta'awuz. Sebab apa? Makruh dia membacanya. Dalil disunatkan membaca ta'awuz ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau membaca terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang kena rejam. Itu dia sunat hayat yang kelima. Okey, lihat lagi apakah lagi sunat-sunat hayat. Banyak ni. Okey, sunat hayat yang keenam. Yang keenam, apa dia yang keenam? Membaca dengan suara yang kuat di tempat-tempat tertentu. Bacaan yang sunat dibaca dengan suara yang kuat dalam solat jahriyah, Al-Fatihah, surah-surah Al-Quran yang dibaca selepas surah Al-Fatihah, mengaminkan bacaan Al-Fatihah, membaca doa kunut. Al-Fatihah termasuk basmalah, tetapi tidak disunatkan baca ta'awuz dengan kuat. Okay, tidak disunatkan membaca ta'awuz dengan kuat. Surah-surah Al-Quran yang dibaca selepas Al-Fatihah, mengaminkan bacaan Al-Fatihah dan membaca doa kunut. Itu dia dari dalam sunat-sunat hayat. Okey, tempat-tempat yang disunatkan membaca dengan suara yang kuat. 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat pertama solat maghrib, 2 rakaat pertama solat isyak, 2 rakaat solat Jumaat, 2 rakaat solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat solat gerhana matahari dan bulan, 2 rakaat solat minta hujan, istisqa, solat istisqa tu. Setiap rakaat solat tarawih dan witir pada bulan Ramadan disunatkan bagi imam atau orang yang solat sendirian membaca dengan kuat pada tempat-tempat di atas. Okey, disunatkan bagi imam atau orang yang solat sendirian membaca dengan kuat pada tempat-tempat di atas. Okey, hal ini berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bituri fil maghrib. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika solat maghrib. Sahih Muslim, kitab solat, bab bacaan dalam solat subuh. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Al-Barra, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isha wat-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana
sautan aw qira'atan minhu. Saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca wattini wazzaitun dalam solat Isyak, dan saya tidak pernah mendengar sesiapa mempunyai suara dan bacaan yang lebih baik daripadanya. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Tauhid bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mahir baca Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah jin yang datang mendengar Al-Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut menceritakan bahawa wahwa yusalli bi ashabihi salat al-fajr falamma sami'ul Quran tasamma'u lahu. Ketika itu Nabi SAW bersolat subuh bersama sahabat-sahabatnya. Mereka mendengar bacaan Al-Quran. Mereka iaitu jin mendengar bacaan Al-Quran dan mereka mendengar dengan penuh perhatian. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari bab tafsir Quran. Jadi tidak heranlah kita kalau jin itu mampu menguasai bacaan Al-Quran. Tidak heran sebab zaman Nabi memang dah ada. Okey, Nabi memang dah ada. Abu Daud dan An-Nasai pula meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, katanya kunna khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathaqulat alaihi alqira'atu falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum qulna na'am hadha ya Rasulullah hadza ya Rasulullah qala la taf'alu illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Maksudnya kami bersolat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda membaca Al-Quran, tetapi bacaannya terganggu. Apabila selesai solat, baginda berkata, adakah kamu membaca Al-Quran di belakang imam kamu? Kami menjawab, ya, dengan cepat wahai Rasulullah. Sabda baginda, jangan buat begitu, melainkan Al-Fatihah saja yang boleh dibaca, kerana tidak sah solat itu bagi siapa yang tidak membacanya. Maksudnya sekarang ni, kita menjadi imam tidak boleh baca apa-apa ayat-ayat Al-Quran di belakang imam kecuali membaca surah Al-Fatihah saja selepas imam membaca Al-Fatihah. Itu pun dibaca dengan cepat. Sebab imam waladdallin amin, imam akan berhenti beberapa seketika dalam tempoh nak baca surah. Dia akan berhenti beberapa ketika, dan dalam tempoh itulah makmum kena baca Al-Fatihah. Dan apabila imam mula sahaja membaca surah, maka makmum kena terus berhenti Al-Fatihah. Sebab telah di cover oleh imam tadi, Al-Fatihah makmum sebut. Okey, insya-Allah. Riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud kitab solat bab sesiapa yang meninggalkan bacaan Al-Fatihah dalam solat. Jadi kena baca sehingga habis dengan cepat. Okey. Sunat hayat yang ketujuh. Sunat hayat yang ketujuh, membaca perlahan di tempat-tempat tertentu. Membaca perlahan di tempat-tempat tertentu. Riwayat yang menunjukkan sunatnya membaca perlahan pada tempat-tempat tertentu. Riwayat Al-Bukhari dalam daripada Khabbab radhiyallahu anhu bahawa dia telah ditanya, Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri qala na'am qulna min aina 'alimta qala bitirabil hiyati. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam solat zuhur dan asar? Katanya, ya. Kami bertanya lagi, bagaimana kamu tahu? Katanya, daripada gerakan janggutnya. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab azan, sesiapa yang memperlahankan bacaan dalam solat zuhur dan asar. Okey. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada
Asa radhiyallahu an, bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, fi kulli salati yaqra'u fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa minna akhfaina minkum. Dalam setiap salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, maka apa yang baginda perdengarkan bacaannya kepada kami, maka apa yang baginda perdengarkan bacaannya kepada kami, kami perdengarkannya, kuatkan bacaan kepada kamu. Apa yang diperlahankan daripada kami, kami akan perlahankan kepada kamu. Riwayat Imam Muslim. Tidak ada riwayat yang menyatakan para sahabat menyaringkan bacaan kecuali pada 9 tempat yang disebutkan tadi. Ini dia 9 tempat yang disebutkan tadi. Apa dia? 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat solat zuhur, 2 rakaat pertama solat maghrib, 2 rakaat pertama solat isyak, 2 rakaat pertama solat Jumaat, 2 rakaat pada solat Idul Fitri dan Idul Adha, 2 rakaat pada solat gerhana matahari dan bulan, 2 rakaat solat minta hujan. Setiap rakaat solat tarawih dan witir, dan disunatkan bagi imam atau orang yang solat bersendirian membaca dengan kuat pada tempat-tempat di atas. Maka kalau kita solat sendirian sekalipun, kena baca kuat pada tempat-tempat yang disebutkan tadi. Okay, insyaAllah. Permasalahan bacaan ketika qada. Permasalahan bacaan ketika qada. Apa dia? Mengqada solat fardu. Mengikut waktu solat itu, mengikut waktu solat itu diqada. Contohnya nak qada solat zuhur, kena qada ketika zuhur. Okey? Jika seseorang itu tertinggal solat zuhur dan mengqadanya pada waktu malam, disunatkan dia membaca dengan kuat. Jika seseorang itu tertinggal solat zuhur dan mengqadanya pada waktu malam, disunatkan dia membaca dengan kuat. Jika seseorang yang tertinggal solat subuh dan mengqadanya pada waktu zuhur, disunatkan dia memperlahankan bacaan. Jika seseorang itu sempat mendapat 1 rakaat solat subuh pada waktunya dan 1 rakaat lagi di luar waktunya solat sunat, dia menguatkan pada rakaat pertama dan memperlahankannya pada rakaat kedua. Seseorang yang bersolat asar hanya sempat 1 rakaat pada waktunya dan rakaat yang berbaki pada waktu maghrib, sunat dia memperlahankan bacaan pada rakaat pertama dan menguatkannya pada rakaat kedua. Nampak? Mengqada solat sunat, ia diqada seperti biasa. Jika ia sunat yang disunatkan membaca dengan kuat, ia hendaklah dilakukan tidak kira bila ia diqada. Contohnya, dikuatkan bacaan solat sunat witir Ramadan yang diqada pada siang hari. Diperlahankan bacaan solat sunat asar yang diqada pada waktu malam. Pada waktu malam. Okey? Itu dia insya-Allah. Bacaan wanita dalam solat. Seorang perempuan disunatkan menguatkan bacaannya pada tempat tertentu sekiranya tidak ada lelaki ajnabi yang memperdengarkan suaranya, yang mendengar suaranya. Kerana suara perempuan bukan aurat jika tidak menimbulkan fitnah. Jika tidak, disunatkan dia membaca perlahan. Perlahankan bacaannya sekadar boleh didengarinya sendiri jika pendengarannya baik. Hikmah menguatkan dan memperlahankan bacaan menurut Syekh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqafah dalam kitabnya Irasah Fiqhiyah Al-Mazhab Al-Imam Syafi'i, pelajaran fiqh dalam mazhab Imam Syafi'i. Rasulullah SAW biasa mengerjakan solat di Makkah dengan bacaan yang kuat, sedangkan orang musyrikin sering menyakitinya. Kuat bacaannya boleh didengari orang yang berhampiran dengannya. Had nada bacaan yang sederhana. Okey? Maksudnya bagaimana kita punya had
suara kita ketika membaca Al-Quran. Iaitu yang pertama, perlahan sekadar kita boleh dengar ataupun orang lain boleh dengar. Hikmahnya perlahankan supaya kita boleh dengar. Jangan sampai orang lain dengar. Risau menyakiti orang lain. Okey? InsyaAllah. Oh, panjang lagi ni. Masih lagi dalam surah ayat yang ke-7. Ini masih lagi beberapa nas bagi sunat hayat yang ke-7. Masih nas bagi sunat hayat yang ke-7. Lalu turunlah ayat dalam surah Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, surah Al-Isra ayat 110. Ulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman di mana sahaja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau menyaringkan bacaan doa atau solatmu, janganlah pula engkau memperlahankannya, dan gunakanlah satu cara yang sederhana antara keduanya. Surah Al-Isra ayat 110. Firman Allah, dan janganlah engkau meninggikan bacaan solatmu, bermaksud agar bacaan Rasulullah itu tidak didengari oleh kaum musyrikin dan menyebabkan mereka mencela dan mencaci ayat-ayat Allah. Dan firmannya juga, janganlah engkau terlalu merendahkan suara, berarti janganlah bacaan itu terlalu perlahan sehingga tidak didengari oleh para sahabat. Sebaiknya ialah gunakanlah nada suara yang sederhana antara keduanya, iaitu kadang-kadang ia dibaca dengan kuat dan kadang-kadang dibaca dengan perlahan. Okey. Ramai sahabat mengemukakan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan bacaan dalam solat malam seperti maghrib, kerana pada waktu itu orang musyrikin sibuk makan malam. Begitu juga dengan solat Isyak dan subuh, kerana ketika itu mereka sedang tidur. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperlahankan bacaan solatnya dalam zuhur asar, kerana pada waktu itu kaum musyrikin bersedia untuk menyakitinya. Bacaan dikuatkan pada solat Jumaat dan dua hari raya, kerana baginda mula mendirikannya di Madinah yang mana musyrikin tidak berkuasa. Itu dia hikmahnya. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, itulah kisah-kisahnya. Apa yang berlaku pada keadaan solat kita pada hari ini. Okey, insya-Allah. Sunat hayat yang ke-8. Sunat hayat yang ke-8, mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Okey. Mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Disunatkan menyebutkan lafaz amin selepas membaca Al-Fatihah, dan diucapkan dengan kuat bagi solat yang disunatkan bacaan kuat. Begitu juga sebaliknya, makmum mengucapkannya sama dengan imam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jika sesiapa berkata amin, maka para malaikat di langit juga menyebut amin. Seandainya sebutan seorang itu bertepatan dengan sebutan malaikat, maka segala dosanya yang lalu diampunkan. Riwayat Al-Muslim dalam Sahih Muslim kitab Salat bab mendengar bertahmid dan mengaminkan. Sebuah lagi hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika imam mengucapkan amin, hendaklah kamu juga mengaminkannya, kerana sesiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya lalu pasti diampunkan. Riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim kitab solat bab mendengar, bertahmid dan mengaminkan, dan Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab azan bab menguatkan sebutan amin imam. Okey, insya-Allah. Sunat hayat yang ke-9. Okey, sunat hayat yang ke-9, membaca mana-mana surah Al-Quran selepas surah Al-Fatihah. Membaca mana-mana surah Al-Quran selepas membaca surah Al-Fatihah. Sunat ini terlaksana dengan sekurang-kurangnya membaca satu surah daripada Al-Quran, walaupun pendek, atau dengan membaca 3 ayat yang berturut-turut. Ia hanya disunatkan pada 2 rakaat yang pertama dalam setiap solat, dan hanya disunatkan kepada imam atau orang yang bersolat sendirian. Sunat juga bagi makmum yang membaca. Sunat juga bagi makmum yang mana imam membaca secara perlahan, atau makmum berada jauh daripada imam dan tidak mendengar bacaannya. Tidak dituntut orang yang masbuk membacanya kerana memadai baginya sekadar membaca surah Al-Fatihah. Tidak disunatkan juga makmum yang mendengar bacaan imamnya, kerana bacaan imam itu adalah untuknya juga. Makruh membaca Al-Fatihah bersama dengan imam kerana takut tidak sempat membacanya, seperti yang sering dilakukan dalam solat sunat tarawih. Makruh kita membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Kadar bacaan panjang, disunatkan membaca surah-surah yang panjang pada solat subuh dan zuhur, seperti surah Al-Hujurat dan Ar-Rahman. Sederhana, disunatkan membaca surah-surah yang sederhana pada surah Asar dan Isya, seperti surah Asy-Syams. Pendek, disunatkan baca surah-surah yang pendek seperti surah Al-Ikhlas pada surah Maghrib. Okey, insya-Allah. Ini berdasarkan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin fa sallaina wara'a dhalika al-insani wa kana yutilul ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu fil ukhrayaini wa yukhaffifu fil 'asri wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassali wa yaqra'u fil 'isya'i bisyamsi wa duhaha wa ashbahiha wa yaqra'u fis subhi bis surataini tawilataini. Saya tidak pernah bersolat di belakang seorang yang sama solatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada dia ini. Kami telah bersolat di belakangnya dan dia telah memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama solat zuhur dan meringankan bacaannya pada 2 rakaat yang akhir. Dia meringankan bacaan pada surah Asar dan membaca surah yang pendek pada surah Maghrib. Dia membaca surah Asy-Syams dan Ad-Duha dan yang seumpama dengannya pada surah Isya, dan dia membaca 2 surah yang panjang pada surat subuh. Riwayat An-Nasai dalam Sunan An-Nasai kitab Iftitah, bab membaca surah yang pendek pada surat Maghrib. Okey, disunatkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama surat subuh pada hari Jumaat dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajr alam tanzilu sajdata wa hal ata 'alal insani hinum minad-dahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat subuh surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari kitab Jumaat, bab apa yang dibaca dalam solat subuh hari Jumaat. Ini yang sering kita amalkan. Setiap kali Jumaat. Okey, bergantung kepada kemampuan kita dan makmum serta imam kena tengok makmum sentiasa. Okey, insya-Allah.
Disunatkan juga membaca pada rakaat pertama ayat yang lebih panjang daripada rakaat kedua dalam semua jenis solat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Qattadah dan bapanya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atain al-ulayaini min salati az-zuhri bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa yusmi'ul ayah ahyana wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat yang awal solat Zuhur surah Al-Fatihah dan dua surah yang dipanjangkan pada rakaat pertama dan dipendekkan bacaannya pada rakaat kedua, dan dia kadang-kadang memperdengarkan bacaan ayat-ayatnya. Baginda juga membaca dalam surah Asar, surah Al-Fatihah dan 2 surah, dan dia memanjangkan bacaan pada rakaat pertama. Baginda juga memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh dan memendekkan pada rakaat kedua. Itu dia, membaca panjang rakaat pertama, pendek rakaat kedua. Itu dia sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian berkaitan dengan solat ni. Mana? Kita. Okey, insya-Allah. Mengucapkan, okey, ini sunat hayat yang ke-10. Total sunat hayat 15. Okey, total sunat hayat ada 15 total. Okey, ini sunat hayat yang ke-10. Sikit lagi kita habiskan sunat ayat insya-Allah. Mengucapkan takbir ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain. Sunat membaca takbir sebagaimana takbiratul ihram setiap kali berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, kecuali ketika bangun daripada rukuk, kerana ketika itu disunatkan membaca sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Jangan pula kita Allahu akbar, itu daripada rukuk nak bangun. Okey, ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamida yarfa'u sulbahu min rak'atihi thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamd. Nabi pun baca rabbana lakal hamd pada rukuk nak berdiri. Okey, maksudnya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat, dia bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika rukuk, kemudian baginda berkata sami Allahu liman hamidah ketika hendak membetulkan belakangnya daripada rukuk, kemudian menyambung dalam keadaan berdiri, rabbana lakal hamd. Sami Allah, kita rukuk, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Okey, riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab bab takbir ketika bangun daripada rukuk. Tempat-tempat disunatkan bertakbir ketika membongkokkan badan untuk rukuk, ketika hendak sujud, kedua-dua sujud, ketika bangun daripada sujud, ketika bangun berdiri daripada duduk tasyahud yang pertama. Okey. Sunat hayat yang ke-11, bertasbih ketika rukuk dan sujud. Ini perkara biasa. Okey, kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kita bangun kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu perkara biasa. Okey, hadisnya pula berkaitan ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Saya di dalam membaca Al-Quran ketika rukuk atau sujud, ketika rukuk lah, ketika rukuk hendaklah kamu membesarkan Allah, dan ketika sujud hendaklah kamu bersungguh dalam doa. Itu lebih baik, memungkinkan doa kalian dimakbulkan. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim kitab salat, bab larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Tambahan doa selepas tasbih.
Lepas kita subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali ulang, ketika rukuk apakah doa dia? Allahumma laka raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, khashi'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Ya Allah, kepada Engkau aku rukuk dan kepada Engkau juga aku beriman, dan kepada Engkau juga aku pasrah. Tidak tunduk khusyuk pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan uratku kepada kebesaran-Mu. Itu doa ketika rukuk. Dan doa ketika sujud, selepas baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepada Engkau aku sujud, kepada Engkau aku beriman, dan kepada Engkau aku serahkan diriku. Tak tunduk sujud wajahku kepada Tuhan yang mencipta dan mereka rupa paras. Tunduk sujud wajahku kepada Tuhan yang mencambahkan pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah sebab baik bercerita. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahih Muslim, kitab solat musafir dan qasarnya, bab doa pada solat malam dan qiyamul lail. Okey, insyaallah. Itu sunnah ayat yang ke-11. Dan ke-12, meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika membaca tasyahud awal dan akhir. Meletakkan tangan di atas peha. Okey, caranya meletakkan kedua tangan di atas peha ketika dalam posisi duduk untuk tasyahud. Dan ketika asyhadu an la ilaha illallah. Okey, tahiyat awal, tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik. Disunatkan mengekalkan dalam keadaan terangkat tanpa digerak-gerakkan sehingga selesai salam untuk tasyahud akhir. Okey. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan tentang perbuatan Rasulullah SAW ketika dalam solat. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, kitab masjid dan tempat-tempat solat, bab sifat duduk dalam solat dan bagaimana meletakkan tangan di atas peha. Okey, insya-Allah. Seterusnya ialah solat sunat hayat yang ke-13. Duduk tawarru' dan duduk iftirash. Iftirash tahiyat awal, tawarru' adalah keadaan duduk ketika membaca tasyahud akhir. Caranya ialah dengan menyengitkan punggung kirinya ke kiri hingga dia duduk di atas lantai, serta mendirikan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Iftirash pula ialah duduk di atas buku lali kiri dan mendirikan kaki kanan di atas ujung jarinya. Untuk tawarruk ni sunnah hayat, cuma tidak wajib. Kalau dah kurang berkemampuan nak duduk macam mana tuan? Okay, sunnah hayat. Apakah dalilnya? Daripada Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ana kuntu ahfazakum li salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fi rak'ataini al-akhirati qaddama rijlahu yusra wa nasaba ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Saya adalah orang yang paling memerhatikan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga katanya apabila baginda duduk pada 2 rakaat yang pertama, dia duduk di atas kakinya yang kiri dan mendirikan kaki kanan. Apabila baginda duduk pada rakaat akhir, dia menghulurkan kaki kirinya dan mendirikan kaki kanan. Apabila
sambil mendudukkan papan punggungnya di atas lantai. Okey, insya-Allah. Ini yang ke-13 dan yang ke-14, membaca selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan jari kekal berdiri, kaki jari kekal itu. Dia tak tutup, dia tidak turun, tidak naik, kekal. Sunat ayat 15. Memberi salam yang kedua. Salam kedua sunat, salam pertama wajib. Kalau tak bagi salam, macam mana nak selesai solat? Tu dia insya-Allah. Apabila seorang yang bersolat mengucapkan salam yang pertama, berarti solatnya sudah sempurna. Tetapi disunatkan juga memberi salam yang kedua sambil berpaling ke kiri. Ini disahkan dengan hadis Sa'ad daripada ayahnya radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khiddih. Saya melihat Rasulullah memberi salam di kanan dan di kiri sehingga saya melihat pipi putih pipinya. Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi min wa an shimalihi hatta yura bayadu khiddihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi memberi salam ke kanan dan ke kiri hingga nampak putih pipinya dengan ungkapan assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Sentiasa khusyuk sepanjang solat setiap orang. Sentiasa khusyuk sepanjang solat. Setiap orang yang mendirikan solat hendaklah sentiasa menghadirkan hati awas, peka, sedar dan ingat bahawa semua bacaan dan gerakan dalam solat, walaupun khusyuk sepanjang mendirikan solat, ini adalah sunat, tetapi sebahagian ulama mengatakan jika tidak khusyuk langsung sepanjang solat, tidak sah solatnya. Muslim meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min dhunubi ma lam yu'til kabiratan wa dhalika dahra kullah." Mana-mana orang Muslim apabila tiba solat fardu lalu dia menyempurnakan wuduknya, khusyuknya dan rukuknya, nescaya ia menjadi kafarah bagi dosa-dosanya yang lalu selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Peruntukan imbuhan ini kekal selama-lamanya. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim kitab Taharah bab kelebihan wuduk dan solat selepasnya. Perhiasan solat, sunat-sunat hayat. Sunat-sunat hayat ini adalah perhiasan solat sebagaimana kita nak mencantikkan diri kita dan mencantikkan rumah kita, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan bangun daripadanya. Meletakkan tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Ketika berdiri, melihat ke tempat sujud, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram, membaca isti'adzah selepas doa iftitah, membaca dengan suara yang kuat di tempat-tempat tertentu, membaca dengan perlahan di tempat-tempat tertentu, mengaminkan bacaan Al-Fatihah, membaca mana-mana surah dalam Al-Quran selepas Fatihah, mengucapkan takbir ketika berpindah daripada rukun, bertasbih ketika rukuk dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas perut ketika membaca tasyahud awal dan akhir, duduk tawarruk dan duduk iftirash, membaca selawat Ibrahimiyah, memberi salam yang kedua, sentiasa khusyuk sepanjang solat. Okey, sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar itu dahulu daripada saya pada pagi ini. Berjumpa dengan saya setiap hari insya-Allah jika tidak halangan jam 7.15 pagi bersama dengan saya kitab Ensiklopedia Solat, kombinasi fakta, hukum dan sains. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. Wahai Allah, rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad Rasulullah dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan menjadikan baiknya akhlak kami, dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan para sahabatnya. Assalamualaikum. Jom indahkan hidup dengan berselawat di pagi Jumaat.